Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Digital pertama di Malaysia kerana membentangkan RUU yang memang sangat diperlukan buat masa ini. Kita semua tahu bahawa perkembangan teknologi digital ini dengan izin inevitable, dia tidak boleh disekat dan hanya ada satu cara sahaja untuk meladeninya, iaitu dengan menguasainya. Tetapi menguasainya dengan penuh kefahaman supaya kita menjadi pengguna dan pencipta teknologi digital dan hidup dalam dunia cyber secara yang dapat dielakkan atau dilindungi daripada dengan izin the unintended consequences. Dengan kata lain, kita hidup dalam dunia cyber secara yang manusiawi. Kedua, apabila kita menggunakan teknologi ini pun ada pelbagai ragamnya. Sebahagian kita baru belajar, sebahagian kita sudah mahir dan sebahagian kita sudah cemerlang. Dan di kalangan kita yang pelbagai itu ada yang menggunakan teknologi sebagai golongan profesional, ada yang menggunakannya demi pekerjaan, ada yang menggunakannya demi perniagaan, dan kalau kita dalam dewan ini menggunakannya mungkin untuk politik lebih daripada yang lain. Yang ketiganya, Tuan Yang di-Pertua, sebahagian besar daripada rakyat kita sekarang ni hidup dalam dua alam. Ini tak termasuk cerita pokok sena, ni bukan soal halal haram boleh makan ni. Maksud saya ialah kita hidup dalam alam fizikal dan kita hidup dalam alam cyber. Komuniti fizikal dan komuniti cyber. Saya orang Indra Mahkota, secara fizikalnya saya di Indra Mahkota, tetapi saya juga menganggotai pelbagai komuniti cyber dalam pelbagai platform yang saya menjadi anggotanya. Ada orang yang fizikalnya bukan di Indra Mahkota, tetapi dia juga hidup di Indra Mahkota, tetapi dalam alam cybernya kerana dia menganggotai pula pelbagai platform yang mewakili kepentingan mereka yang secara fizikalnya hidup di Indra Mahkota. Sebab itu, sebahagian besar rakyat Malaysia, kalaupun tidak semuanya, sudah pun hidup dalam alam cyber. Dan saya yakin Yang Berhormat Menteri dan kerajaan, saya fikir siapa pun mahu supaya ada keseimbangan antara memberikan kebebasan dan bersikap terbuka dengan kehidupan cyber ini, tetapi pada waktu yang sama harus juga ada unsur-unsur kawalan kerana hendak mengelakkan apa-apa bencana dan bahaya. Di sinilah relevannya saya fikir perbincangan berkenaan dengan ancaman-ancaman terhadap keselamatan cyber dan mengapa kita harus ada rang undang-undang ini. Yang Berhormat Menteri menyebut tentang keperluan diadakan latihan tadi. Saya ingin melanjutkan supaya latihan itu juga dilihat dari sudut bukan sahaja sektor-sektor entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, tetapi juga ibu bapa. Kalau orang tertentu, dia boleh mengikut undang-undang ini membuat aduan, tetapi kalau kanak-kanak Yang Berhormat, dia tak tahu menahu apa yang sedang dia hadapi dan bahaya yang terpaksa dia lalui, melainkan ibu bapanya atau gurunya bermula dari tadika. Jadi mungkin ada latihan-latihan yang sedemikian juga. Walaupun bunyinya kecil, tetapi saya fikir kalau kita tak atasi dari awal, tak tangani dari awal, dia boleh menimbulkan kesan yang besar. Begitu juga saya ingin bertanya, apakah perkembangan cadangan untuk diwujudkan Akta Anti-Bully? Suatu ketika dulu
kementerian yang berkaitan telah melantik sekumpulan pensyarah dari MMU, Malaysian Multimedia University, untuk membuat kajian tentang keperluannya atau tidaknya, sama ada perlu akta baru yang dipanggil akta anti-buli atau ada undang-undang lain yang boleh dipinda untuk mengelakkan berlakunya buli secara atas talian. Perkara yang terakhir yang ingin saya timbulkan ialah soal pelantikan pakar keselamatan cyber. Ini termasuk di bawah kuasa sama ada kuasa menteri ataupun kuasa ketua eksekutif yang bakal dilantik. Ada dua perkara di bawah poin saya yang akhir ini yang berhormat. Pertama ialah kita harus sangat berhati-hati apabila kita melantik pakar-pakar keselamatan ini, terutamanya yang melibatkan entiti-entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Kerana kita nak mengelakkan daripada berlaku apa yang disebut harapkan pegar makan padi. Sehubungan dengan itu, perkara yang kedua, saya ingin bertanya, apakah kedudukan dan peranan cyber security Malaysia in this context? Dalam konteks RUU ini, di mana kedudukan cyber security Malaysia? Bolehkah cyber security Malaysia ini dilantik sebagai agensi teknologi utama untuk membantu NAKSA? Kerana seingat saya, pada suatu ketika dahulu atau mungkin sebelum rang undang-undang ini, kita ada NAKSA melakukan dasar dan di peringkat operasinya itu, kalau tak semua, sebahagian besar daripadanya dilakukan oleh Cyber Security Malaysia. Jadi soal pelantikan ejen teknologi khusus untuk membantu jawatan kuasa yang ingin ditubuhkan ini. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota, dipersilakan